أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, alhamdulillah pada hari ini dapat kita sama-sama untuk kita duduk secara bersama untuk kita berkongsi sedikit ilmu berkaitan tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk hari ini para jemaah semua, kita berada dalam bab yang ketiga dalam kitab syurga dan neraka. Tajuk yang ketiga lah, ya, dalam kitab syurga dan neraka. Yang mana jemaah semua boleh buka pada muka surat 157 bagi siapa yang ada kitab lah, ya. Atau muka surat di lain-lain tu. Pagaran syurga dan neraka, yang mana satu hadis ini dia diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita baca, ya. An Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lamma khalaqa Allahu al-jannah wan nar arsala Jibril ila al-jannah faqala undur ilaiha wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha. قال فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فرجع إليه قال فوعزاتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. Ini nak ceritakan keadaan syurga dan neraka, yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal syurga dan neraka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia ngabarkan dekat sini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan syurga dan neraka, lamma khalaqallahu al-jannah wan nar, itu, lamma khalaqallahu al-jannah wan nar, ketika mana Allah menciptakan syurga dan neraka, maka Allah mengutuskan Jibril pergi menuju ke syurga dan berfirman. So Jibril pergi tengok dekat syurga tu, apa keadaannya. Jibril dicipta, dia pun tak tahu macam mana keadaan syurga, maka Allah suruh pergi tengok, kan. Jadi bila Allah berfirman, lihatlah kepadanya dan apa yang aku sediakan bagi para penghuni di dalamnya. Lihat apa benda yang ada dekat dalam syurga tu, benda apa yang telah disediakan untuk kita manusia, untuk makhluk Allah yang lain, tumbuh-tumbuhan, haiwan, makhluk yang Allah ciptakan, apa yang telah Allah sediakan untuk kita khususnya, sebab kita ni adalah satu makhluk istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mampu berfikir, ada nafsu, iman kita bertambah dan berkurang. Maka kita diciptakan dalam keadaan kita ini makhluk yang teristimewa. Ada otak, ada akal untuk kita berfikir, walaupun ada batas, okey. Jadi dia menyuruh menyuruh Jibril tengok sendiri apa benda yang ada. Maka baginda bersabda, lalu Jibril pun menuju ke syurga dan melihat kepadanya serta apa yang Allah sediakan bagi para penghuni di dalamnya. Jibril pun pergilah, dan baginda bersabda, fa amara fa khuffat bil maqari, yani fawa'izzatika, itu fawa'izzatika. Ia pun kembali kepada Allah dan berkata, faqala irji' ilaiha fanzur, fa amara biha fa khuffat bil makari. Maka baginda bersabda, ia pun kembali kepada Allah dan berkata, demi keagunganmu, demi keagunganmu. Fa wa'izzatika, izzatu kuat, maksudnya agung, demi keagunganmu, tiada seorang pun yang mendengar tentangnya, melainkan dia akan masuk ke dalamnya. Makna kata, tak ada seorang pun dekat dunia ni, kalau kita dengar tentang syurga tu, kita rasa macam boring, tak ada. Bila kita dengar pasal syurga, kita akan rasa macam kita nak masuk dalam tu. Sebab nak menggambarkan betapa indahnya syurga tersebut. Nak gambarkan macam ni lah, kalau kita gambarkan, kalau dekat Negeri Sembilan ni air terjun Hulu Bondo, air terjun dekat Wambau ni cantik, kita bila dengar macam gitu, air jernih, ada ikan, sedap mancing, deras, boleh mandi semua, kan. Bila kita dengar macam tu, begitu dah, jomlah pergi. Itu pun kita rasa nak pergi, kan. Apatah pula tentang syurga, yang mana Jibril diarahkan untuk tengok sendiri,
Dia datang balik ke depan Allah Subhanahu Wa Taala, dia pengabarkan kalau orang donga ni memang tak ada siapa pun yang bantah untuk masuk. Semua nak masuk. Nah, okay? Nak ngabarkan betapa indahnya syurga. Kemudian dekat sini pun dia sebut Allah pun membalas balik, faqala irji' ilaiha fanzur ila ma'adatu li ahliha fiha qala faraja'a ilaiha. Okey, maka lalu Allah memerintahkan agar syurga itu dipagari dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh nafsu manusia. Dalam diri kita ada nafsu, ada iman. Nafsu ni ke arah kejahatan, iman ke arah kebaikan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar syurga, tempat yang indah tu, dipagarkan apa? Dengan benda-benda yang nafsu tak suka. Contohnya apa benda nafsu tak suka? Kita baik-baik, kita hormat ibu bapa, kita solat, kita bersedekah, kita bayar zakat, kan? Kita tolong orang yang susah, kita tidak mengumpat, kita sentiasa mengaji ilmu, kita menambahkan ilmu kita, kita mengimarahkan masjid, kita meletakkan batas agama kita kepada para ulama, kita tidak menghardik ulama. Jadi benda-benda yang baik itu adalah benda yang nafsu tak suka, sebab nafsu ni dia ke arah kejahatan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar pagar itu syurga itu dipagarkan dengan benda-benda yang nafsu ni tak suka. Itulah apa yang nafsu tak suka, benda baik. Benda baik adalah nafsu tak suka. Jadi itulah perkara-perkara yang dipagarkan supaya nafsu ni tak boleh masuk ke dalam syurga. Kembalilah kepadanya dan lihatlah apa yang aku sediakan para penghuni di dalamnya. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan kembali supaya tengok balik. Maka baginda bersabda, Jibril pun kembali ke syurga. Dan ketika itu syurga telah dipagari dengan perkara-perkara yang mana nafsu tak suka. Maka ia kembali kepada Allah dan berkata, demi keagungan-Mu ya Allah, sesungguhnya aku khawatir bahawa seorang pun manusia tak akan dapat masuk ke dalam syurga bila mana kau pagarkan dengan benda-benda yang begitu. Apa maksudnya? Maksudnya tak ada satu manusia pun yang boleh buat amal kebaikan. Tak ada satu pun. Tu yang Jibril risau. Sebab amal kebaikan ni satu benda yang susah. Dek kerana dalam diri kita Allah dah masukkan nafsu. Innan nafsa la'ammaratin bisu. Yang mana kita ini, nafsu kita memang cenderung ke arah kejahatan. Jadi macam mana Allah nak menarik kita masuk ke dalam syurga, pada masa yang sama dalam diri kita ada nafsu. Itu yang Jibril risau. Bila pagar syurga tu adalah benda-benda yang baik, kena buat baik ke mak ayah, kena hormat orang tua, kena bayar zakat, kena solat, kan, kena bersedekah. Benda-benda tu nampak macam remeh, tapi nafsu tak nak benda tu. Kita tak suka nak buat. Kita lebih suka berhibur, kita lebih suka buat kejahatan, melepak, benda-benda yang kita suka mengumpat apa semua tu kita sukalah. Itu sifat manusia. Tu yang Jibril ni risau. Okey. Jadi apa dia sebut kat sini? Maka Allah pun berfirman, pergilah ke neraka dan lihatlah kepadanya. Dia terbalik. Pergilah ke neraka pula. Dia suruh Jibril pergi ke neraka dan lihatlah. Apa dia punya lafaz? Izhab ilan nar fanzur ilaiha wa ila ma'adattu li ahliha fiha. Tu. Okey. Pergilah ke neraka dan lihatlah kepadanya serta apa yang aku sediakan bagi para penghuni neraka. Ini orang yang buat jahat lah. Apa yang Allah sediakan. Maka apabila Jibril pergi, dia tengok neraka tu banyak berlapis-lapis. Ternyata berlapis-lapis, di antara satu sama lain. Maka Jibril pun kembali kepada Allah dan berkata, demi keagungan-Mu wahai Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada seorang pun bila dengar tentangnya lalu dia akan masuk ke dalamnya. Kalau tadi syurga tadi, bila dengar syurga, kan, orang bila dengar dia nak masuk. Tapi bila dengar tentang neraka, tak ada siapa yang dengar kemudian dia nak masuk. Tak ada. Dia mesti nak keluar balik. Sebab neraka tu panas. Dalam itu banyak betul penyiksaan. Kena tarik lidah, kena gantung, kena pukul, kena bakar sampai hangus. Siapa nak masuk? Jadi tak ada siapa yang dengar dia nak masuk. Itu Jibril khabar. Tapi kalau syurga, tak ada siapa yang dengar, melainkan dia nak masuk. Dia mesti nak masuk. Tapi kalau siapa dengar neraka, mesti yang kau tak naklah masuk. Oi, panas. Tu membahayakan. Tapi kita tak nak masuk. Pada masa yang sama, kita buat jahat, kita buat benda buruk. Itu dia. Tu dia berlawanan tu. Berlawanan, ya.
Lalu Allah memerintahkan agar neraka itu dipagari dengan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Nah, perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Syahwat nafsu kita lah. Apa pagar neraka ni? Okey. Maksudnya pagar neraka ni bila dipagar dengan benda yang nafsu suka, yang syahwat suka, benda-benda baik tak boleh masuk lah. Jadi orang-orang yang alim tak boleh masuk. Siapa yang buat baik tak boleh masuk. Siapa yang selalu baca Quran tak boleh masuk. Siapa yang solat tak boleh masuk. Itu benda-benda baik. Benda yang bukan berdasarkan pada nafsu kita, syahwat kita. Yang syahwat ni apa? Merompak, derhaka, mengumpat, mengherdik, mencaci, mengadu domba, berzina, buat maksiat, banyak lagi benda-benda tu. Itu semua benda-benda yang buruk tu, itulah pagar neraka. Jadi benda-benda yang baik tak boleh masuk, benda-benda yang buruk akan masuk situ. Itu maksud dia. Maka Allah pun berfirman, kembalilah kepada neraka tu. Maka Jibril pun kembali kepada neraka. Maka dia pun menyebutkan, demi keagunganmu ya Allah, sesungguhnya aku takut bahawa tak ada seorang pun yang selamat. Tak ada seorang manusia pun yang akan selamat daripada neraka. Melainkan dia akan masuk ke dalam neraka. Nak ngabarkan apa jemaah semua, betapa banyaknya ni Jibril dia tengok syurga, dia tengok neraka, kemudian dia sifatkan kepada kita betapa manusia ini mempunyai dua golongan yang ke arah syurga, golongan yang ke arah neraka, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mensifatkan sifat kita ini. Bila kita mengikut kebaikan, maka itu akan dipenuhi dengan iman. Kita akan mengikut iman. Bila kita ikut iman, maka iman itu akan mengarahkan kita ke jalan syurga. Tapi apabila kita mengikut jalan nafsu, maka nafsu akan mengarahkan kita ke neraka. Tidak mustahil dekat dunia ini Allah menciptakan dua kelompok manusia yang berbeza sampailah ke hari kiamat. Jadi walau macam mana datang pun kebaikan, walau bagaimana datangnya ramai tenaga-tenaga pengajar ataupun ramai yang alim ulama sekalipun, tidak akan ada dekat dunia ini satu pun kejahatan. Pasti akan ada. Kita tidak mampu nak menghilangkan kesemua kejahatan, sebab itu janji Allah. Allah nak menunjukkan dekat kita di mana kejahatan itu, di mana keburukan itu. Tetapi kita sebagai manusia, kita boleh mengurangkan kejahatan dan keburukan itu dengan kita menambahkan kebaikan. Jadi andai kata kalau kita ini yakin yang mana kita ini dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam golongan ahli syurga, maka bersyukurlah. Dan kalau kita nampak ahli keluarga kita ataupun dia kita ni semakin lama semakin mengikut jalan keburukan, jalan ke arah neraka, maka insaflah. Insaf. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan kita pilihan. Jadi walau bagaimanapun orang yang buat keburukan, orang yang buat buruk tu kita jangan benci. Itu memang takdir dia. Kita tak boleh nak buat apa. Takdir dia. Walaupun Allah berikan pilihan, Allah Subhanahu Wa Taala akan mentakdirkan orang si fulan bin si fulan ni dia akan buruk perangai. Tak boleh buat apa. Nak menunjukkan dekat kita mana satu yang baik, mana satu yang buruk. Ada penghuni syurga, ada penghuni neraka. Kemudian antara kesimpulan yang lain, disebut kat sini syurga itu sangat membenci hawa nafsu, tetapi neraka itu dia sangat menginginkan benda-benda yang hawa nafsu suka. Sentiasa bermujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu kita. Nak dalam sekarang ni dalam sekarang COVID ni, bila COVID ini hawa nafsu tu macam suami isteri kalau kita tengok kes penceraian yang banyak bila COVID ni, semua duduk rumah. Bila duduk rumah, adalah yang benda yang tak suka, yang benda yang tak seiring pendapat, tak sama ada yang berpisah, bercerai, habis anak-anak, ada yang bunuh diri dengan ikut hawa nafsu. Itu semua ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita digalakkan untuk bersabar. Untuk bersabar dalam kita melakukan kita punya ibadah, dalam kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dia para jemaah, hadis pada malam ini sangat-sangat memberikan satu input kepada kita, yang mana ikutlah jalan keimanan, kurangkanlah diri kita untuk ikut jalan nafsu, iaitu jalan maksiat. Didiklah anak-anak, bantulah anak-anak
Jadilah penasihat yang terbaik kepada anak-anak, ya, supaya mereka nanti di usia muda mereka isi dengan benda-benda yang bermanfaat, benda-benda yang mana Allah suka, dan mereka tidak melakukan benda-benda yang Allah tidak suka. Bila mereka lakukan benda yang Allah tidak suka, maka neraka lah tempat. Kalau mereka melakukan benda yang Allah suka, maka syurga lah tempat. Ya, sama-sama kita menasihati antara ahli keluarga kita, ya, saudara mara kita, sahabat-sahabat kita, ya. InsyaAllah moga-moga hadis yang kita bacakan ini hadis sahih, ya, riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Menurut At-Tirmizi hadis ini hasan sahih, ya, sanadnya hasan, okey, dan ianya dalam isi ini banyak input-input, moga ia bermanfaat untuk kita, ya. Alhamdulillah. Cukup sekadar itu para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan masuk ke dalam hadis yang seterusnya, iaitu golongan yang terawal masuk ke dalam syurga, siapakah dia, pada kelas yang akan datang, InsyaAllah biiznillah, ya. Moga-moga kelas pada malam ini dapat manfaat yang bersamalah, ya. InsyaAllah kalau tidak ada apa-apa melintang, kita akan bertemu pada kelas yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.